Okey. Jadi kalau kita tengok macam cikgu sebutkan tadi, empayar Kesultanan Johor Riau ni sebenarnya besar. Okey. Sebenarnya empayar ni besar. Dan kalau kita tengok empayar ni dia melibatkan Johor, kemudian wilayah di Sumatera, kemudian di wilayah Singapura dan ke bawah. Okey. Semua itu dikira sebagai empayar Kesultanan. Kita tengok yang pertama Singapura menjadi tanah jajahan British. Singapura kalau nak diikutkan ialah milik pada awalnya dulu. Okey. Hello? Dengar suara cikgu clear tak? Tak clear sangat. Hello? Tadi je, sekarang dah okey ke? Ya, dah okey ke? Putus-putus Dah okey tu. Lagi sikit. Sekarang okey Tadi lah Okay, betul-betul. nice. Alright, good. Okay, good. Alright, jadi Singapura ni telah menjadi tanah jajahan British. Okey, Singapura kalau kita ikutkan, dia berada di bawah pengaruh Johor di awal dulu, okey. Dan dia jadi diperintah oleh Johor jugalah pada awalnya. Kemudian kita tengok balik, Singapura ni dia telah diletakkan di bawah British. Okey, pada 1824, Sultan dan Temenggung didesak untuk menandatangani perjanjian menyerahkan Singapura kepada British. Kalau kamu masih ingat lagi, kalau kamu masih ingat daripada awal lagi, kalau kamu masih ingat lagi daripada daripada awal pada asalnya kalau kita tengok balik sebab British ni dia bijak tau. Okey, dia cuba untuk memanipulasi masalah yang berlaku dalam pemerintahan masa tu di Johor lah pada ketika itu. Okey, jadi dia telah ambil kesempatan lah sebab bayangkan masa tu dia pengaruh dia pengaruh salah satu pihak yang berebut tahta pada ketika itu. Kemudian dibagikan masa tu Sultan, okey, dia kata okey awak boleh menjadi Sultan di Singapura, contoh macam tu kan. Okey, sebab dekat Singapura yang memerintah Singapura ialah Temenggung. Okey, Temenggung Abdul Rahman yang memerintah di Singapura ni, okey, yang mentadbir. Sorry, bukan memerintah, mentadbir. Sultan yang memerintah. Kemudian dia dah bagi British ni dia dah bagi Sultan ni jadi raja tau, jadi Sultan ni kat situ. Kemudian dia dah bagi dah, kemudian dia desak pula supaya Sultan dan Temenggung ni untuk menandatangani perjanjian menyerahkan Singapura kepada British. Jadi kita nampak macam mana permainan British ni. Pada peringkat awal, perjanjian yang ada pada peringkat awal, mereka hanya minta supaya mereka ini diizinkan untuk tinggal di Singapura dan juga membina pertempatan di Singapura. Itu je pada peringkat awal. Tetapi pada Ogos 1824, mereka telah pergi ke satu step yang lain, yang mana mereka telah mendesak Sultan dan juga Temenggung pada ketika itu untuk sign agreement untuk serahkan Singapura kepada British buat selama-lamanya. Okay. Sultan Hussein. Okay, mungkin cikgu pernah ceritakan pada kamu dulu kan tentang konflik yang berlaku di di Johor ni dulu kan. Masa ada perebutan macam tahta lah. Jadi Sultan Hussein ni kalau ikutkan dia adalah anak sulung. Cikgu lupa siapa seorang lagi nama. Dia ni anak sulung. Sepatutnya dia lah yang menjadi raja kan. Sepatutnya dia lah yang menjadi sultan. Tetapi masa tu dia tak dapat hadir masa pengumumian ayahandanya. Okay, dia tak dapat hadir. Jadi adik dia lah yang telah dilantik menjadi sultan. Jadi dia tak ada kecoh pun, dia tak ada masalah pun. Yalah bila adik dia dah jadi sultan, jadi dia telah keluar lah. Okay, dia telah bawa diri lah. Tapi masalahnya British ni, okay, dia bukan main tipu lah, kejam jugalah. Dia cuba untuk pengaruh Sultan Hussein ni untuk tuntut balik dia punya tahta. Nampak tak permainan diorang ni macam mana? Dia pandai tau. Padahal Sultan Hussein tak ada masalah pun, memanglah Sultan Hussein kecewa. Tapi Sultan Hussein tak adalah sampai nak berpegang dengan adik dia sendiri. Kemudian British cuba pengaruh tau. British kata okey kalau kau nak lawan dengan adik kau, kita orang bagi bantuan tentera dekat kau.
Dan kita, kalau engkau berjaya jadi sultan nanti, kalau engkau berjaya menang nanti, kami akan mengiktiraf kamu sebagai sultan. Pada peringkat awal macam tu perjanjiannya dengan Sultan Husain ni, dengan dengan Tengku Husain pada peringkat awal. Kemudian kita tengok lepas British dah berjaya, masa tu Sultan Husain menang. Okey, dan Sultan Husain berjaya menjadi sultan lah pada ketika itu di Singapura pada masa tu. So okeylah, tak ada masalah lah kan. And then pada Ogos 1884, bayangkan British dia telah dia rasa macam okey, dia dah tak perlukan Sultan Husain. Jadi dia suruh Sultan Husain ni untuk tinggalkan untuk sign agreement untuk menyerahkan Singapura kepada British buat selama-lamanya. Jadi Sultan Husain ni nampak macam dia kena game lah. Kan? Nampak macam dia kena tipu je. Memang daripada awal dia dah kena tipu, cuma dia tak sedar. Daripada awal lagi dia dah kena tipu. Nampak tak British macam mana permainan dia? Kejam tak kejam. So kalau kita rasa orang British hebat, tak adalah hebat mana pun. Sebab apa? Mereka ni banyak penipu. Okay. Dan kita tengoklah Sultan Husain yang menjadi boneka, yang menjadi mangsa. Okay. Kalau ikutkan tak ada kisah, tak ada hal apa pun dia ni kalau ikutkan. Tapi sebabkan British yang cuba hasut dia. Okay, dan dia telah meninggalkan Singapura dan telah tinggal di Melaka. Okay. Dan pemerintah Johor pada masa tu dia telah memindahkan pusat pemerintahan ke Johor Bahru. Okay, sebelum ni dari Lingga lah ke Singapura lah. Okay, kemudian telah pindahkan ke Johor Bahru semula sebab Singapura dah diambil alih oleh British. Okay, kemudian kita tengok berakhirnya Kesultanan Riau Lingga. Riau Lingga dia ada kesultanan dia tau. Dulu dia di bawah Johor juga dulu. Sebab itulah kita panggil Johor Riau Lingga. Kesultanan Johor Riau. Okay. Jadi Kepulauan Riau Lingga ini diperintah oleh Sultan Abdul Rahman dan berada di bawah penguasaan Belanda. Okay. Walaupun berada di bawah Sultan Abdul Rahman, tetapi wilayah ini dikuasai oleh Belanda. Jadi pada 1911, Belanda telah bertindak untuk menghapuskan institusi Kesultanan Riau Lingga. Jadi sekarang ni tidak ada lagi Raja Riau Lingga sampai sekarang. Dulu ada, sekarang dah tak ada. Belanda telah hapuskan. Kenapa Belanda hapuskan tu cikgu tak berapa pastilah kenapa dihapuskan. Okey, jadi wilayah Riau Lingga ini akhirnya diperintah secara langsung oleh Belanda di bawah Residen Riau. Okey. Sama juga macam British telah melantik residen betul tak? Kan? Belanda pun lebih kurang sama lah, dia lantik residen untuk menggantikan Kesultanan Riau Lingga. Nampak tak? Sesuka hati dia je lantik orang dia untuk jadi ketua. Sedangkan itu milik rakyat tempatan, milik orang Riau, milik orang Lingga. Tetapi telah hilang begitu saja. Yang ketiga, pengisytiharan kedaulatan Pahang. Okey, so kita tengok balik sejarah awal Pahang dulu. Pahang ini pernah berada di bawah kerajaan Melaka pada awalnya. Okey, di bawah kerajaan Melaka. Kemudian apabila Melaka telah tewas, Pahang telah berada di bawah Kesultanan Johor pula. Okey, Pahang pernah berada di bawah Kesultanan Johor pula. Okey, jadi kalau kita tengok Pahang disebabkan oleh perpecahan dalam Kesultanan Johor Riau ini menyebabkan Johor tidak lagi berkuasa. Okey, Johor tidak lagi menjadi sebuah empayar macam yang sebelum ni. Jadi masa ni pemerintah di Pahang iaitu Bendahara Tun Ali, okay, dia adalah pemerintah, dia bukan raja. Dia adalah pemerintah. Jadi Bendahara Tun Ali ni telah cuba untuk membebaskan Pahang daripada Kesultanan Johor Riau. Sebab apa? Masa tu ada kebimbangan jugalah. Mereka bimbang Johor ini jatuh ke tangan British. Okay? Dan anda kata kalau benar Johor jatuh ke tangan British, maka segala wilayah empayar mereka juga akan jatuh ke tangan British. Jadi sebab itulah antara sebabnya, itu salah satu sebabnya kenapa Bendahara Tun Ali cuba untuk membebaskan Pahang daripada Johor. Okay? Sebab tak berikutan penguasaan kuasa barat di Singapura dan Johor serta pergolakan politik di Riau Lingga. Jadi sekarang ni terlalu banyak masalah yang berlaku dalam Kesultanan Johor. Okay? Terlalu banyak masalah masa ni. Jadi zaman dulu macam ni tau. Kalau kerajaan kamu kuat, banyak kerajaan yang akan berkawan dengan kamu. Tetapi kalau kerajaan kamu dah mula goyah, kerajaan kamu dah mula untuk lemah,
Tak ada kerajaan yang akan nak berkawan dengan kamu. Okay, jadi mereka berkawan atas dasar manfaat. Okay, so kamu janganlah lepas ni nak berkawan dengan orang, kawan orang yang ada manfaat je. Okay, janganlah berkawan orang semata-mata untuk ni, apa tu? Manfaat, apa? Orang cakap friend for granted, apa? Relation for granted. Lebih kurang macam tu lah. Tapi zaman dulu memang macam tu lah. Sebab bahaya kalau kamu, contohlah kamu kerajaan ni kan, kamu raja. Dan kamu ada hubungan juga dengan kerajaan yang kecil ni. Bahaya juga. Sebab andai kata kalau kerajaan kecil tu diserang, kerajaan kamu juga ada peluang untuk diserang. Jadi bahaya. Zaman dulu memang itu adalah perkara yang biasa. Okey. Dan kita tengok akhirnya selepas perjanjian London 1824 tu, kita dapat lihat Pahang sekarang ni sudah bebas. Okey. Sebab Bendahara Tun Ali, kita tengok kemudiannya dia telah menjadi sultan. Okey, dia telah dilantik menjadi sultan pada ketika itu dan bermulalah pemerintahan kesultanan pada ketika itu di Pahang. Okey, dia dah asing dah daripada Johor dan juga Melaka lagi. Okey, itulah yang pernah berlaku dulu. Okey, kemudian kita tengok Nah, ni macam cikgu sebutkan tadilah. 1853 pembesar Pahang telah bermuafakat, telah bermesyuarat dan akhirnya bendahara telah diisytiharkan. Bendahara telah mengisytiharkan Pahang sebagai negeri yang bebas dan berdaulat. Jadi sekarang ni Pahang merupakan negeri yang bebas. Pahang tidak terikat dengan mana-mana negeri lagi. Okey. Pahang tidak berada di bawah mana-mana kesultanan sekarang ni. Okey, kemudian kita tengok pula Selat Melaka di bawah penguasaan British. Okey. British telah boleh dikatakan dia menguasai Selat Melaka daripada utara sampai ke selatan dia dah kuasai. Semua. Okey. Dia menguasai keseluruhan Selat Melaka apabila dia berjaya menguasai Pulau Pinang di atas, Melaka di tengah-tengah dan juga di Singapura di bawah. Jadi sekarang ni laluan Selat Melaka tu memang British yang punya. Dia telah menguasai keseluruhan Selat Melaka. Jadi memang dia punya lah. Okey, dan mereka ni kita tahulah bahawa mereka ni kerajaan-kerajaan barat ni mereka suka untuk mendominasi ekonomi. Okey, mereka suka untuk mendominasi ekonomi. Jadi bukan British saja, Belanda juga. Jadi sebab itulah adanya perjanjian London 1824 ni. Okey, yang mana untuk mengesahkan ataupun untuk mengurangkan ancaman dan juga untuk mengurangkan konflik antara dominasi Inggeris dan juga dominasi Belanda. Jadi sebab itulah dia buat. Dan kalau kita tengok pengunduran Belanda membolehkan British meluaskan pengaruh ke negeri-negeri Melayu. Okey, sebab Belanda dah pun keluar daripada tanah Melayu ni lah, daripada alam Melayu. Tanah Melayu. Contohnya di Melaka. Okey, dia telah bagi pada British. Kemudian masa tu dah tak ada lagi masalah lah antara British dan juga Belanda. Okey, kita tengok antara syarat perjanjian London 1824. Okey, British dia berjanji untuk berundur dari Sumatera. Okey, dan Belanda juga berjanji untuk mengiktiraf ketepatan British di Singapura. So sekarang ni sebab kita kena faham Singapura ni macam tengah-tengah tau. British nak, Belanda pun nak tengah-tengah. Jadi sekarang ni dah tak kacau dah, tak gaduh dah. Okey, Belanda telah mengiktiraf ketepatan British di Singapura dan Belanda tak akan kacau lagi. Okey, British telah menyerahkan Bangka Hulu kepada Belanda. Tetapi dengan syarat Belanda perlu menyerahkan Melaka dan jajahannya yang berada di sekitarnya kepada British. Okey. Dan British juga berjanji untuk tidak membuka pertempatan baru di Kepulauan Riau Lingga. Okey, dan kepulauan lain di selatan Singapura. Maksudnya British kata dia takkan kacau lagi dominasi Belanda di bawah. Dia takkan kacau. Okey, dan Belanda pun samalah. Belanda tidak akan membuka pertempatan baru di tanah Melayu. Sebab itulah kita nampak Belanda dia selepas daripada Melaka, Belanda tidak menguasai mana-mana negeri lain. Dia kuasai Melaka je. Negeri lain dia tak kuasai. Sebab apa? Dia ada perjanjian dengan British. Okey, kita tengok pembentukan negeri-negeri selat NNS. Okey. Jadi negeri-negeri selat ni kita ada 3 lah, Pulau Pinang, Singapura dan juga Melaka. Okey. So kita tengok latar belakang
Pulau Pinang pada peringkat awal ditadbir oleh Francis Light sebagai Pesuruhjaya. Okey. Dan dia, kenapa cikgu rasa macam dah ajar ni? Cikgu rasa form 3 cikgu kelas ni je, cikgu tak ada kelas lain form 3. Macam cikgu dah ajar yang macam cikgu suruh ulang balik. Belum lagi. Tak. Belum Belum. Pelik juga. Sebab cikgu rasa form 3 cikgu kelas korang je yang cikgu ajar form 3 sejarah kelas lain tak ada. Kenapa cikgu rasa macam ulang balik? Tak apalah, hantarlah. Okey, jadi Pesuruhjaya ini ditakbir, Pesuruhjaya ni dia perlu report ataupun dia berada di bawah Governor General British di India. Okey, dia punya kuasa, Pesuruhjaya ni dia bukannya berkuasa penuh tau. Okey, Pesuruhjaya ni tidak berkuasa penuh. Sebaliknya Pesuruhjaya ni dia perlu melaporkan, perlu merujuk kepada Governor General di British di India masa tu. Okey, jadi pada 1787 dapatlah Pulau Pinang ni sebagai status pelabuhan bebas. Okey. Mungkin cikgu pernah bagi tahu korang dulu kot. Pelabuhan bebas ni bermaksud pelabuhan yang tidak dikenakan cukai. Maksudnya tak ada cukai lah. Maknanya kamu boleh berdagang sesuka hati kamu. Tak ada cukai yang dikenakan. Jadi dia menggalakkan lebih ramai pedagang-pedagang yang datang. Okey. Jadi kalau pelabuhan tak ada cukai, kan? Boleh ke kerajaan dapat untung? Kau rasa boleh ke kerajaan dapat untung kalau tak kenakan cukai dekat pelabuhan? Boleh ke kerajaan untung? Siapa tahu boleh tak kerajaan untung kalau kerajaan tak ambil cukai dekat pelabuhan? Tak. Tak untung kan? Betul tak? Mana untung kalau tak ada ambil cukai kan? Sebab cukai tu lah yang menguntungkan. Okay. Sebenarnya kalau kita nak ikutkan sebenarnya memanglah kalau kita kira daripada tu memang betul. Tapi kena pandai lah. Pandai macam mana macam ni. Kerajaan tak kenakan cukai tau untuk pedagang datang untuk berniaga, untuk dagang, tak ada masalah. Tak kena cukai. Dia boleh berdagang untuk suka hati dia. Tapi walaupun macam tu, kerajaan boleh buat bayaran lain. Tak payah buat bayaran cukai. Contoh, sewa tapak berniaga. Sewa tapak berniaga satu. Sewa store. Nak pinjam store boleh sewa. Rumah boleh buat homestay. Dapat duit juga. Lepas tu apa lagi? Ni industri kapal. Baiki kapal. Orang yang baiki kapal. Boleh dapat duit banyak sebab kapal banyak masuk. Nampak tak macam mana untungnya apabila kita buat status pelabuhan bebas. Dalam masa yang sama orang datang dekat tempat kita dan kita boleh jual juga barang kita. Okay. Sebab bila ramai pedagang datang, mereka juga boleh beli barang-barang kita. Kan? Contohlah kamu buat cukai sekalipun. Tapi kalau dah tak ada orang datang, sama je. Tak untung juga. Kan? Okey, jadi perdagangan masa ni dikuasai oleh pedagang persendirian. Bermaksud kerajaan tidak lagi campur tangan. Okey, maknanya bukanlah oleh kerajaan tetapi oleh pedagang persendirian. Mereka lah yang menguasai perdagangan di Pulau Pinang. Dan pada 1805, Pulau Pinang telah dinektaraf menjadi presidensi keempat selepas Benggala, Madras, Bombay di India. Okey, dia telah tukar. Okey, korang tunggu kejap cikgu nak buka aircon yang panas. Sekejap Alright, kita sambung balik. Okey, jadi kalau kita tengok balik dekat dekat Pulau Pinang ni tadi, dia sebut tadi, dia perdagangan ni jalankan oleh orang persendirian. Okey, bukan lagi oleh kerajaan. Sebelum ni oleh kerajaan. Dan pada 1805, Pulau Pinang telah dinektaraf menjadi presidensi keempat selepas Benggala, Madras dan juga Bombay di India. Bermaksud sekarang ni
Pulau Pinang menjadi tempat ataupun pertempatan bagi orang British. Dan juga merupakan presidensi yang keempat. Maknanya dia tak ambil oleh British lah, dia ambil sepenuhnya oleh British. Okay. Benggala, Madras dan Bombay ni tiga ni dekat India. Okey, kemudian kita tengok pula Singapura. Singapura telah ditadbir oleh residen. Okey. Dan residen ini bertanggungjawab kepada Lieutenant Governor British di Bangkahulu, Sumatera. Okey, dan pada 1823 juga Singapura diisytiharkan sebagai pelabuhan bebas. Okey. Sama juga macam Pulau Pinang tadi. Cuma dia agak lambat sikitlah. Kalau Pulau Pinang 1787 lagi. Dia 1823. Adalah diisytiharkan sebagai pelabuhan bebas. Bermaksud bebas untuk melakukan perdagangan. Dan Singapura ini menjadi pusat pertemuan pedagang persendirian mengumpulkan hasil alam Melayu untuk berdagang dengan China. Okey. So kalau kita tengok balik orang China dia berdagang dia tak nak tahu barang daripada Eropah ni. Tahu. Orang Cina tak nak barang daripada Eropah. Mereka nak barang yang ada di alam Melayu. Mereka tak nak barang daripada Eropah. Jadi orang Eropah dia nak berdagang dengan China, nak jual apa? Sebab kamu kena ingat tahu zaman dulu mereka menggunakan sistem barter. Okey, mereka menggunakan sistem barter. Jadi orang Cina dia nak barang yang ada kat alam Melayu. Dia tak nak barang yang daripada Eropah. Jadi orang Eropah dia nak tukar apa dengan British China. Jadi dia perlu kumpulkan hasil alam Melayu ni, okey, dekat Singapura untuk dia berdagang dengan China supaya boleh buat sistem barter dengan China. Okey. So selesai masalah. Okey, kemudian kita tengok Melaka pula. Melaka ditadbir oleh residen konsular. Okey, telah ditadbir oleh residen konsular. Dan Melaka menggunakan sistem kapitan yang masih diteruskan sampai sekarang tak adalah. Okey, sistem kapitan ni maknanya ada ketua lah. Okey, ada ketua bagi sesuatu kumpulan. Okey, jadi suku-suku kaum ni diletakkan di bawah seorang ketua sebagai penegak undang-undang dan bagi masyarakat luar bandar diletakkan di bawah penghulu. Okey, kemudian kita tengok Negeri Selat 1826. Okey, tujuan penggabungan Pulau Pinang, Singapura dan Melaka ini tujuannya yang lain ialah untuk menjimatkan perbelanjaan British dan juga untuk menyeragamkan pentadbiran. Okey, kamu kena faham satu benda bahawa masa British menguasai Pulau Pinang, Melaka dan juga Singapura, pentadbiran mereka berasingan, tak sama, tak seragam. Walaupun kawasan mereka dekat-dekat, contoh kita ambil tadi. Pulau Pinang dia kena report, Putrajaya dia kena report kepada India. Okey, pegawai British yang ada kat India, Governor General yang ada kat India. Tetapi yang di Singapura pula kena report kepada yang ada di Bangkahulu. Jadi nampak tak sama dia punya ni. Walaupun kawasan dia dekat-dekat tapi tak sama. Jadi British telah mengambil langkah untuk menyatukan pembentukan negeri-negeri selat kepada pembentukan negeri selat ni. Okey. Yang mana pembentukan negeri selat ini dapat menjimatkan perbelanjaan dan juga untuk menyeragamkan pentadbiran. Tak adalah macam satu cakap lain, yang ni cakap lain. Padahal dekat-dekat je. Kan? Okey, kita tengok kepentingan pembentukan negeri-negeri selat kepada British. Apakah kepentingan pembentukan ni? Okey, yang pertama penguasaan penuh terhadap Selat Melaka. Okey, British telah berjaya untuk menguasai seluruhnya Selat Melaka ni. Tadi kita dah sebut kan. Dan yang kedua, taraf pelabuhan bebas berjaya menarik kedatangan pedagang ni. Yang ni macam cikgu sebutkan tadi lah. Kan? Okey, cikgu nak tanya kamu. Kalau kamu sebagai seorang pedagang, kamu nak datang dekat pelabuhan yang ada cukai ke pelabuhan yang tak ada cukai? Mana satu? Kalau kamu adalah pedagang. Tak ada. Yang tak ada cukai. Tak ada cukai kan? Betul lah kan? Semua orang nak datang kalau tak ada cukai kan? Sebab kalau ada cukai, kamu kena bayar cukai, kamu kena bayar itu, kena bayar ini, macam-macam kena bayar. Jadi, pedagang zaman dulu, diorang lagi dah seronok, tak payahlah nak bayar. Sebab sebelum ni banyak, contoh kita tengok Melaka kan, pelabuhan Melaka sebelum ni, banyak cukai kena bayar sebelum ni. Dia ada berapa persen. Tapi walaupun kena bayar cukai pun, tapi orang still datang. Sebab orang tak kisah, sebab dia punya servis terbaik. Servis di Melaka pada ketika itu sangat baik. Okay, ini Melaka maksud cikgu zaman Kesultanan Melayu Melaka dulu lah, bukan zaman Belanda ni.
Jadi sebenarnya merupakan satu strategi yang bijak. Okey, merupakan satu strategi yang bijak untuk menarik kedatangan pedagang ni. Okey, contoh cikgu ambil macam kereta kan. Korang tahu kan, cikgu tahu ada yang minat kereta kan. Tahu tak? Kereta-kereta macam Honda ke, BMW ke. Korang tahu tak harga dia sebenarnya tak adalah mahal sangat. Sebenarnya harga dia kalau nak ikutkan kan, macam Audi ke, memanglah harga dia mahal tapi tak adalah sampai mahal sangat sebenarnya. Okey. Yang mahal yang korang kena bayar tu adalah cukai. Cukai import. Cukai import yang mahal kena bayar tu. Sebab tu kalau kita nak beli kereta import ni biasa mahal sikit padahal lebih kurang je. Sebab dia punya harga kereta tu dia dekat luar dia murah. Dekat luar negara, contohlah Honda, kita ambil Honda. Dekat Jepun murah Honda tu. Sebab tu kereta tu daripada negara diorang dan orang tak perlu bayar cukai import dah kalau kita beli daripada sana. Masalah kita beli kat Malaysia ni mahal sikit lah bayar dia. Okay. So banyak sikit lah cukai import yang kena bayar. Satu kalau korang beli kereta-kereta yang memang tak dikeluarkan dekat sini. Contoh macam Honda macam Honda Civic, Honda City tu tahan lagi sebab dia ada yang memang dia buat dekat sini. Yang ni yang kereta yang memang dia tak buat dekat sini. Contoh dia macam kereta apa? Contohlah kita ambil supercar lah, kita ambil sport car, contoh sport car, apa GTR, Nissan GTR kan. Nissan GTR tak dibuat di sini. Jadi dia kena import daripada luar tu. Jadi mahal lah cukai yang korang kena bayar. Contoh dia macam tu lah. Kan? Okay. Yang ketiga, kita tengok menjadi pusat pengumpulan barang-barang daripada alam Melayu. Okay, menjadi pusat pengumpulan. Jadi kita tengok negeri-negeri di contoh macam di Pulau Pinang, Melaka dan juga Singapura ni menjadi pusat pengumpulan barang-barang. Ramailah yang datang sini untuk kumpul barang-barang. Okey. Okey, yang keempat, negeri-negeri selat menjadi pintu masuk buruh luar. Okey, wujud masyarakat berbilang kaum di negeri-negeri selat. Okey, yang mana British telah membawa masuk buruh-buruh daripada China dan juga buruh daripada India. Okey. Termasuk juga buruh daripada Jawa juga untuk bekerja di sektor-sektor tertentu di alam Melayu ni. Okay. So, cikgu nak tanya kalau kamu masih ingat lah kalau cikgu nak tengok kamu punya pengetahuan. Orang Cina zaman dulu, British bawa masuk dia untuk kerja di mana? Siapa tahu? British bawa masuk orang Cina zaman dulu untuk bekerja di mana? Di Pekan, salah. Untuk bekerja sebagai apa? Siapa tahu? Orang Cina zaman dulu British bawa masuk untuk bekerja di bahagian mana? Petani bukan, petani orang Melayu. Betul Umairah di Lombong. Okay. Lombong biji timah. Bagus. Ye. Betul. Kalau kelas fizikal boleh cikgu bagi hadiah. Tapi kuliah online tak dapat hadiah. Tapi cikgu dengar cerita bulan 3 nanti tak silap cikgu dah boleh fizikal kan. Kalau tak silap cikgu lah. Okey, jadi negeri selat menjadi pintu masuk buruh luar wujud masyarakat berbilang kaum di negeri-negeri selat. Okey, yang terakhir. Pelabur luar mula menanam modal menyebabkan negeri-negeri semakin maju. Kejap azan. Kejap rehat jap. 2 minit azan.
Okey, sambung balik Okey, jadi pelabur luar mula untuk menanam modal menyebabkan negeri Selat makin maju. Okey, mungkin cikgu tahu, mungkin kamu tak faham apa yang dimaksudkan menanam modal ni. Ambil modal, tanam. Kan, mesti ramai yang tak faham. Okey, cikgu nak tanya lah siapa yang bijak pandai dalam kelas ni. Siapa tahu apa yang dimaksudkan dengan menanam modal? Apa yang dimaksudkan dengan pelabur luar menanam modal? Ada siapa tahu tak? Cikgu nak tanya ni. Siapa yang bijak pandai? Cuba jawab. Cuba jawab. Apa yang dimaksudkan dengan pelabur luar menanam modal ni? Siapa tahu? Cepatlah. Umairah tak nak cuba, Umairah. Apa yang maksud pelabur luar menanam modal ni? Tak ada orang nak jawab ke? Semua tak tahu? Apa yang dimaksudkan dengan pelabur luar menanam modal ni? Tak. Umairah tak tahu, Umairah? Mana Umairah ni? Dia dapat jawapan betul, dia lari dah. Tak. Dia hilang lah tadi. Okey. Jadi pelabur luar menanam modal ni maksud dia ialah dia macam ni contoh cikgu terangkan maksud dia dulu macam mana. Okey, contohlah korang bayangkan korang ni adalah orang-orang kaya. Okey. Korang bayangkan korang adalah orang kaya. Kemudian ada satu bayangkan korang orang kaya Kemudian contohlah ada satu pulau ni. Okey, ada satu pulau ni. Okey, ada orang lah kat situ pulau ni miskin lah, okey. Jadi korang telah keluarkan duit korang sendiri dan korang telah bangunkan pulau tersebut menjadi maju. Yang mana korang telah membuka banyak kilang-kilang kat situ dan korang mengambil banyak orang-orang bekerja kat situ. Okey, jadi sekarang ni korang dah keluar modal banyak tau. Okey, tetapi korang juga akan mendapat pulangan balik apabila bisnes korang semakin maju. Okey, itu yang dimaksudkan dengan tanam modal. Maksudnya kita keluarkan modal. Modal tu duit. Okey, tak kisahlah duit ke barang ke. Okey, modal tu bermaksud apa yang korang ada. Okey, untuk digunakan dalam perniagaan korang. Contoh korang ada mesin ke apa kan. Jadi itu modal juga tu. Itu yang korang gunakan untuk majukan korang punya perkilangan. Contoh kilang apa kan. Contoh kita ambil ni. Contohlah kalau korang baca berita kan, Honda ke Toyota ke tak kisahlah, dia nak buka kilang dekat Malaysia kan, dia nak buka kilang dekat Malaysia. Jadi bila dia buka kilang kat Malaysia, tahu tak kerajaan Malaysia tak keluar duit satu sen pun, yang keluar duit tu 2 orang. Owner Honda atau owner Toyota lah yang keluar duit. Apa hal buat kita nak keluar duit? Jadi bila dia nak duit yang digunakan untuk apa? Dia beli tanah ataupun dia sewa tanah. Lepas tu dia bina kilang, semua duit dia, bukan duit kita pun. Itu yang kita panggil sebagai tanam modal, pelabur luar. Okey, pelabur luar ni macam cikgu sebut tadi lah. Jadi mereka akan letak duit dia kat situ. Dia tanam modal dia. Jadi lepas tu dia akan dapat untung balik lah lepas tu. Contohlah kilang Honda. Okey, contoh dia kata dia nak buka ni. Memanglah bagus untuk negara tu, bagus untuk kawasan tu sebab rakyat boleh bekerja kan. At least rakyat boleh bekerja kat situ. Kemudian, apa yang berlaku? Diorang pun dapat untung juga sebab daripada penjualan barang-barang yang rakyat buat, yang orang-orang biasa buat dekat kilang tu, dia jual, dia dapat duit dia. Dia dapat balik modal dia. Tapi kalaulah masa tu kawasan tersebut tidak lagi sesuai untuk untuk ekonomi, untuk kilang ke apa kan. Jadi mereka tak berani lah nak tanam modal. Okey, itu yang dimaksudkan dengan tanam. Tanam tu maksudnya meletakkan modal lah. Kenapa dia gunakan istilah menanam? Dia bayangkan modal ni macam pokok. Kan? Dia bayang macam pokok lah. Modal ni macam pokok. Okey, contoh kan korang tanam pokok kan. Contoh dah tanam pokok mangga. Kan? Tanam pokok mangga, dalam berapa tahun lepas tu dia akan hidup dan dia akan berbuah. Jadi korang nak dapat hasil. Sama lah macam modal. Kita letak modal, nanti kita dapatlah untung kita balik. Tapi orang cakap untung tu bukannya korang dapat sekaligus. Okey, bukannya sekaligus korang dapat. Dia akan dapat sikit-sikit lah. Tapi makin lama makin banyak lah untung yang korang dapat. Okey, itulah yang dimaksudkan dengan penanaman modal. Dia macam bayangkan pokok lah. Dia tanam pokok. Modal tahu modal kan? Contoh nak buat berniaga kan. Contohlah kalau mak berniaga jual nasi lemak kan. Contohlah mak berniaga jual nasi lemak. Okay. So, mak berniaga jual nasi lemak, modal dia apa? Modal dia tu yang dia nak kena beli ikan bilis, nak kena beli beras, nak kena beli santan, nak kena beli itu. Itu modal. And then bila dia dah habis jual, dia dapat untung balik.
Okey, itulah yang dimaksudkan dengan penanaman modal. Faham tak maksud penanaman modal ni? Saya tak faham lagi, nak cikgu tegang lagi, detail lagi. Faham tak modal? Penanaman modal ni, apa maksud dia? Hello, hello. Faham, okay, good. Okay, ada pun respon. Okay. Kemudian kita tengok sikit lagi nak habis lah. Okay, kemudian kita tengok pula hubung kait antara negeri-negeri Selat dan juga negeri-negeri Melayu. Okay, kita tengok hubung kait dia antara negeri-negeri Selat dan juga negeri-negeri Melayu. Jadi, untuk negeri-negeri Selat, mereka memerlukan barangan dan juga hasil dari negeri Melayu untuk didagangkan. Sebab negeri Selat dia mana ada bahan, dia orang mana ada sumber, sebab dia orang pulau, dia orang bukannya macam tanah yang luas macam dekat Pahang ataupun Johor tu. Okey, dia orang tak ada tanah. Tanah dia orang tak luas dan tanah dia orang tak subur macam dekat negeri lain. Jadi mereka ni tak ada barang. Mereka nak niaga apa kalau tak ada barang? Kan? Jadi sebab itulah diperlukan barang-barang yang ada di negeri-negeri Melayu. Sebab barang-barang tu banyak yang boleh didapati di negeri Melayu. Okey, dia tak ada barang tu, dia nak berniaga apa? Okey. Dan melabur modal untuk perlembagaan Bukit Timah di negeri Melayu. Jadi kerajaan negeri-negeri Selat dia juga melabur duit. Nah, dia bagi duit dia dekat kerajaan, contoh kerajaan Perak kan, Perak yang terkenal dengan Bukit Timah kan. Dia bagi modal dia kata okey saya akan buka lombong kat sini, okey pekerja semua awak cari. And then nanti saya akan bayarlah gaji apa semua. Tapi dengan syarat awak kena dapatkan Bukit Timah kat situ, contoh macam tu. Okey, nampak dia melabur modal. Melabur pula tadi menanam. Mana satu ni? Melabur ke menanam? Sebenarnya sama je. Okey, menanam ke melabur ke mengeluarkan ke sama je. Okey, cuma itu bahasa dia. Okey, sama je. Melabur ke menanam ke. Okey. Okey, dan kita tengok negeri Melayu pula. Diorang ni ada banyak bahan. Okey. Negeri Melayu ada banyak bahan, tetapi masalah dia ialah pelabuhan dia tidak sepesat ataupun tidak sehebat pelabuhan untuk bagi negeri-negeri Selat ni. Okey, dia taklah sehebat pelabuhan dekat negeri Selat. Jadi sebab itulah mereka tak boleh nak memasarkan barang-barang dorang tanpa adanya negeri Selat. Jadi pedagang datang, kebanyakannya datang ke negeri Selat. Okey, mereka kebanyakannya datang ke negeri Selat, bukannya datang ke negeri Melayu. Jadi macam mana mereka nak jual barang kalau orang dah tak datang ke negeri Melayu? So mereka hantar barang ke negeri Selat untuk didagangkan, untuk dijual. Jadi itulah kita dapat lihat macam mana hubungan antara negeri Melayu dan juga negeri Selat. Okey. Jadi sebab kita tengok kedua-duanya memang saling bergantungan antara satu sama lain. Sebab negeri-negeri Selat kalau dia tak ada hubungan dengan negeri Melayu, memang dia tak ada benda dia nak jual. Negeri Melayu pula kalau dia tak ada hubungan dengan kerajaan negeri Selat, siapa nak beli barang dia? Kan? Jadi itulah kita nampak hubungan mereka. Okay, so cikgu sambung sikit lagi. Pentadbiran negeri-negeri Selat. Kita tengok Negeri Selat pada peringkat awal diserahkan kepada SHTI. Okay. SHTI ni bermaksud Syarikat Hindia Timur Inggeris. Okay. SHTI bermaksud Syarikat Hindia Timur Inggeris. Okay. And then kita tengok masa pemerintahan SHTI ni, negeri-negeri Selat telah dikuasai oleh Governor. Okay, Governor telah berkuasa di SHTI ni. Dan Resident Consular dilantik sebagai pembantu. Bermaksud paling atas ialah Governor, lepas tu dia ada Resident Consular. Okay. Dan Pulau Pinang menjadi pusat pentadbiran yang pertama. Okay, ingat bila kita bincang pasal negeri Selat ni, 3 negeri, Pulau Pinang, Melaka dan juga Singapura. Okay, dan masa pemerintahan SHTI telah diletakkan di bawah Pulau Pinang masa tu. Okay, Pulau Pinang menjadi pusat pentadbiran. Okay. Kemudian 1832 telah dipindahkan ke Singapura sebab Singapura lebih strategik berbanding dengan Pulau Pinang. Sebab Pulau Pinang jauh sangat ke atas tu. Jauh sangat. Kalau contoh daripada Johor nak pergi ke sana pun jauh. Jadi sebab itulah dia pindahkan ke Singapura. Lebih strategik. Sebab Singapura dekat sikit dengan Indonesia tu kat bawah. Kan? Dan juga laluan utama juga. So baik dibuat dekat Singapura je. Okey, jadi lepas tu telah ditukar kepada India Office.
Okey, telah ditukarkan kepada India Office. Okey, jadi semasa dekat India Office ni, undang-undang British dikuatkuasakan di negeri-negeri Selat. Maksudnya sekarang ni mereka pakai undang-undang British. Okey, di negeri-negeri Selat. Dan berlaku pemberontakan di India. Okey, mereka tidak boleh fokus kepada negeri Selat. Okey. Masa India Office ni bermaksud bukannya pejabat orang India tau, bukan, maksudnya pejabat British di India. Okey, itu yang dimaksudkan dengan India Office. Pejabat British di India. Jadi masa ni dekat India tengah ada masalah tau. Tengah berlaku dahan di India dekat masa ni. Okey. Dan masa tu India Office ni dia tidak boleh tidak boleh menjaga negeri-negeri Selat dengan baik. Dia tak boleh fokus sebab dia banyak masalah dekat India dah. Lepas tu nak suruh dia jaga pula yang ni. Lagi banyak masalah dia. Okey, dan menyebabkan masa tu pedagang-pedagang tidak berpuas hati. Okey, sebab pentadbiran tidak berjalan dengan lancar masa tu. Okey, masa tu pedagang-pedagang marah lah. Okey, sebab yelah India Office yang mentadbir masa tu. Tapi India Office macam tak nak je. India Office lebih jaga masa tu di India. Yelah sebab masa tu India pun tengah ada banyak masalah. Sebab itulah dia fokus dekat India. Okey, dan kita tengok kebajikan pedagang sudah lagi tidak dijaga. Menyebabkan pedagang tak puas hati lah. Kemudian pedagang ni dia komplain pula dekat kerajaan British. Dia kata, oh tak boleh lah macam ni. Dia kata tukarlah balik. Tukarlah tak boleh India Office ni. Diorang tak nak jaga kita orang lah. Lebih kurang macam tu. Okey, jadi tukar semula. Lepas tu pergilah pula ke pejabat tanah jajahan. Tukar. Okey, ditakbir pula oleh pejabat tanah jajahan. Jadi masa ni Majlis Eksekutif dan juga Majlis Perundangan diwujudkan. Okey, Majlis Eksekutif dan juga Majlis Perundangan telah pun diwujudkan pada ketika ini. Okey, yang mana mereka boleh meluluskan undang-undang sendiri tanpa kacau daripada kerajaan British ataupun mana-mana kuasa lain. Okey, pejabat tanah jajahan telah menubuhkan Majlis Eksekutif dan juga Majlis Perundangan. Lebih kurang macam zaman sekarang ni, kalau kita nak ikutkan lebih kurang macam Dewan Rakyat atau Dewan Negara lah kot, lebih kurang. Majlis Perundangan tu macam tu lah, lebih kurang lah. Dia macam Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara. Okey, dan tujuan dia ialah untuk dan dia berkuasa untuk meluluskan undang-undang sendiri. Sebelum ni, okey, kalau kita nak cerita pasal undang-undang, kamu kena ingat sebelum ni undang-undang di negeri-negeri Selat mereka menggunakan undang-undang yang ada di British. Okey, menggunakan undang-undang British, bukannya undang-undang mereka sendiri. Okey. Kemudian apabila adanya pejabat tanah jajahan ni ataupun PTJ ni, maka mereka telah maknanya dia boleh nak buat sendirilah. Okey, sekarang ni dia tak perlu lagi mengikut undang-undang yang dikuatkuasakan di British. Okey, dia ada undang-undang sendiri. Maknanya dia boleh buatlah sendiri undang-undang. Ikut ada nak undang-undang macam tu macam ni kurang. Yang mana dirasakan sesuai, boleh lah. Sebab kamu dah faham Contoh kita ambil tanggungjawab. Undang-undang yang ada di Malaysia dan undang-undang yang ada di Singapura contohnya berbeza tak sama. Kan? Takkan dia nak guna undang-undang yang sama, tak boleh. Dia mesti bergantung kepada rakyat kita macam mana, keadaan politik kita macam mana, keadaan ekonomi kita macam mana. Okey, contohlah cikgu bagi satu contoh. Singapura kan, tahu tak kalau kamu didapati membuang sampah merata-rata, kamu akan ditangkap tau. Dah tak silap cikgu kena denda ke penjara je, lupa. Boleh kena penjara kot kalau kamu buang sampah merata-rata. Kan? Tapi kita kat Malaysia, kita tak ada undang-undang tau. Bayangkan kalau buat kat Malaysia, cikgu rasa penuh penjara dengan orang buang sampah merata-rata. Bayangkan kalau kamu pergi penjara kan. Contohlah kamu didapati buang sampah, tu masuk penjara. Lepas tu, jumpa dengan ramai orang dalam penjara. Kamu buat salah apa? Kau buat salah apa? Aku bunuh orang. Kau buat salah apa? Aku merompak bank. Kamu buat apa? Aku buang sampah. Merata-rata. Tak rasa macam, memang confirm kamu kena bully dalam penjara. Orang lain kesalahan lain semua gempak-gempak. Kamu kesalahan buang sampah. Kita kat Malaysia tak ada macam tu. Kita tak buat macam tu. Kita tak sampai ke tahap tu lagi. Kalau sampai ke tahap tu nanti bagus juga je rasa kalau sampai ke tahap tu. Tapi kita tak sampai lagi. Okay? Okay, cikgu rasa yang ni dia ada sikit lagi. Okay, tak apalah ni cikgu habiskan. Tak apalah cikgu habiskan je lah. Okay, faktor pemindahan pentadbiran negeri Selat ke pejabat tanah jajahan London.
Okey, jadi tiada wakil Negeri Selat dalam Majlis Perundangan di India yang meluluskan undang-undang Negeri Selat. Itu sebab kenapa dipindah lah. Okey. Kenapa daripada yang India Office tadi dia pergi kepada PTJ, Pejabat Tanah Jajahan. Okey. Sebab yang pertama tiada wakil Negeri Selat dalam Majlis Perundangan di India. Kemudian Pejabat India gagal untuk mengawal masalah rompakan kapal dagang dan pertelingkahan kumpulan Cina di Negeri Selat. Okey. Kemudian Pejabat India juga mahu menggunakan mata wang rupi untuk menggantikan dolar Sepanyol yang telah lama digunakan sebelum ni. Okey. Kemudian telah memperkenalkan cukai pelabuhan. Sedangkan kita tahu bahawa negeri-negeri Selat ni merupakan pelabuhan yang bebas. Okey, jadi sekarang ni tiba-tiba India Office dia nak mewujudkan cukai semula. Okey, sehingga boleh menjejaskan kemakmuran taraf pelabuhan bebas. Dan yang kelima, untuk menjadikan negeri Selat ni sebagai tempat buangan banduan. Weh, kacau lah macam tu. Bayangkan kalau betul-betul dia buat. Banduan-banduan yang dekat India tu dia nak buang dekat negeri Selat ni. Penuhlah orang jahat dekat sini. Sebaiklah tak jadi. Okey, jadi itulah kita dapat lihat antara faktor yang menyebabkan mereka memindahkan pentadbiran Negeri Selat ke Pejabat Tanah Jajahan di London. Okey. Okey, ada soalan nak tanya cikgu? Ada soalan yang nak tanya? Tak ada cikgu. Tak ada Betul tak ada?